Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azif Faiz bin Ramli. Jadi saya mahu membentangkan tentang tajuk Nabi Uzair alaihissalam. Apa itu Nabi? Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri, sehingga tidak ada kewajipan bagi mereka untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Perkara ini menjelaskan bahawa Nabi yang merujuk pada bahasa Arab seperti orang yang memberitakan atau menyampaikan berita. Perlu diketahui bahawa seorang dapat dikatakan sebagai Nabi sebab memiliki darjat yang tinggi di hadapan para manusia. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid lah. Mukjizat membawa maksud sesuatu yang luar biasa bertujuan untuk membuktikan kebenaran seseorang Nabi itu atau kerasulan seseorang Rasul dan menambahkan akidah pada para pengikut Nabi. Mukjizat itu merupakan seseorang yang melemahkan orang sehingga tidak dapat menandinginya kerana mukjizat merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, sehingga tidak mungkin ada manusia yang dapat menandinginya. Mukjizat ini dibahagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat manawi. Mukjizat hissi iaitu mukjizat dapat dikesan dan dilihat oleh panca indera, manakala mukjizat manawi pula dia dapat dihayati melalui minda dan mata hati. Seterusnya, sejarah kenabian Nabi Uzair alaihissalam. Sejarah Nabi Uzair ini adalah seorang hamba atau dikenali sebagai Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Baginda hidup pada zaman antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, juga antara Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Mengenai nama lengkap Uzair, para ulama berselisih pendapat. Salah satunya adalah Abu Al-Qasim bin Al-Sakir menyatakan baginda adalah Uzair bin Jarwah. Pada zaman itu, dalam kalangan Bani Israel tidak ada seorang pun yang menghafal kitab Taurat. Lalu Allah memberi ilham kepada Nabi Uzair untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya kepada Nabi Israel lah. Nabi Israel dikatakan telah dihidupkan semula selepas 100 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memulihkan tubuh atau jasadnya seperti biasa sebelum dia tertidur. Sejak itu dia menunggang haiwan peliharaannya, iaitu seekor keldai, dan pergi ke tempat tinggalnya sendiri yang dia telah tinggalkan agak lama dahulu. Dalam Al-Quran menggambarkan mentaliti orang-orang Yahudi yang menganggap dan memanggil Uzair sebagai putera Allah ataupun anak Tuhan. Orang Yahudi menyinggung Uzair sebagai Izra dan dipanggil sebagai pahlawan kerana telah mengarang salinan Taurat. Hal ini kerana tidak ada seorang pun yang mengingati kitab Taurat di kalangan keturunan Israel selepas semuanya hangus semasa konflik Raja Al-Bukhtunasar. Seterusnya, terdapat dua perkara orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Pertama sekali, pengisytiharan mereka berkaitan dengan kejatuhan dua bintang dari langit. Pada pandangan mereka, ini adalah petunjuk terhadap kepercayaan mereka bahawa Uzair ataupun Nabi Uzair merupakan zuriat Tuhan. Sebab itu Nabi Uzair mempunyai pilihan untuk menyalin kitab Taurat hanya melalui gigantannya sahaja. Penyimpangan ini, orang Yahudi ini juga mendapat cecaan daripada Allah berikut firman-Nya dalam surah Al-Taubah ayat ke-30. Mukjizat Nabi Uzair. Mukjizat Nabi Uzair yang terkenal dan besar adalah dimatikan selama 100 tahun dan dihidupkan semula. Pada suatu waktu tu, Nabi Uzair melalui sebuah perkampungan yang keadaan di sekitarnya porak-poranda dan hancur. Lalu Nabi Uzair terdetiklah bagaimana cara Allah membangkitkan negeri-negeri yang telah mati bertahun-tahun tersebut.
Selepas itu baginda rasa mengantuk lalu tertidur di tempat berehatnya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengembalikan jasadnya. Nabi Uzair merasakan seolah-olah baginda tertidur hanya lebih kurang sehari ataupun setengah hari. Mujizat seterusnya, Nabi Uzair dapat melihat kebangkitan yang telah mati. Baginda melihat malaikat menghidupkan kedai peliharaannya sebagaimana tulang belulang itu disusun kembali. Kemudian tulang itu dibalut dengan daging sehingga akhirnya terbentuk seekor kedai seperti sedia kala. Lalu Allah memerintahkan roh kedai itu kembali ke jasadnya. Maka bangkitlah kedai tersebut, mengangkat ekornya dan bersuara seperti haiwan biasa yang lain. Seterusnya, mujizat Nabi Uzair ialah menyembuhkan mata orang yang buta. Setelah pemergian Nabi Uzair AS selama 1 tahun, baginda pulang ke kampung halamannya yang telah lama ditinggalkan. Baginda bertemu semula dengan orang tua yang buta itu, iaitu pembantu rumahnya yang berusia lebih kurang 120 tahun. Kemudian Nabi Uzair menyembuhkan mata orang tua itu dengan izin Allah dalam doa baginda. Akhir sekali, berkaitan dengan mukjizat Nabi AS, iaitu kitab Taurat. Allah mengilhamkan Nabi Uzair mengingati segala kitab suci Taurat, lalu baginda menyebarkannya kepada Nabi Israel. Menurut Wahab bin Mudabbih, Allah mengutuskannya seorang malaikat, lalu ia turun dengan membawa seciduk cahaya, dan cahaya tu masuk ke dalam mulut Nabi Uzair, sehingga baginda dapat membacakan huruf per huruf sama seperti isi yang ada dalam kitab Taurat. Jadi untuk topik seterusnya adalah kisah Israiliyat Nabi Uzair. Terdapat beberapa kisah Israiliyat, iaitu orang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai putera Allah. Mereka menganggap seperti itu kerana dapat memperoleh kembali isi kitab Taurat melalui hafalan Nabi Uzair. Hal ini kerana Bani Uzair membandingkan Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan hanya melalui sebuah kitab, manakala Nabi Uzair dia menyampaikan tanpa melalui kitab. Maka adalah antara mereka menyeru bahawa Uzair adalah anak Allah dan yang lain juga mengikutinya. Kisah Israiliyat yang kedua, Nabi Uzair pernah bertanya kepada Nabi Musa tentang takdir, tetapi tak diizinkan oleh Nabi Musa pada ketika itu. Hal ini menyebabkan Nabi Uzair berasa kecewa lah. Lalu berpaling muka sambil berkata, 100 kematian itu lebih ringan daripada penghinaan sesaat. Lalu ada juga yang mengatakan bahawa Nabi namanya dihapuskan darjatnya sebagai seorang Nabi akibat daripada persoalan Nabi Uzair tentang takdirnya. Riwayat Israiliyat ini adalah mungkar dan diragukan sesahihannya. Seterusnya, kisah Israiliyat tentang Nabi Uzair yang mempersoalkan tentang kekuasaan Allah. Baginda bertanya tentang Allah berkehendak menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Lalu Allah menyuruh baginda melupakan soalan itu, lalu melarang Nabi Uzair bertanya semula soalan tersebut. Perkara ini boleh menyebabkan darjat baginda sebagai seorang Nabi dihapuskan sekiranya baginda mengulangi persoalan tersebut. Riwayat ini merupakan ancaman terhadap Nabi Uzair jika dia melakukan kesilapan tersebut. Jadi darjat sebagai seorang Nabi masih kekal baginda kerana baginda tidak melakukan kesilapan itu lagi. Akhir sekali, kisah Israiliyat tentang seorang Nabi yang digigit semut ketika baginda berehat di bawah pokok. Kemudian Nabi tersebut mengambil sesuatu untuk memusnahkan sarang tersebut berdekatan dengannya, lalu baginda membakar sarang semut tersebut dengan api. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, bukanlah yang menggigitmu hanya satu semut saja. Mengapa kamu tidak menghukum satu semut itu?
Itu menurut Ishaq bin Bishar. Nabi yang diceritakan itu adalah Nabi Uzair. Jadi kesimpulannya, kita mestilah beriman dengan Nabi Uzair yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut jumhur ulama, surah At-Taubah ayat ke-30 ini menceritakan tentang Nabi Uzair. Sejarah kenabian yang sahih berdasarkan Al-Quran dan hadis beserta kisah mukjizatnya dan mengenal pasti kisah-kisah Israiliyat atau palsu daripada kisah sejarah Nabi Uzair AS. Seterusnya, kisah Israiliyat ini pengaji mengambil dari kitab Ibnu Katsir supaya umat Islam tidak mudah percaya dengan kisah-kisah palsu yang terdapat dalam mawad yang tidak diiktiraf. Kisah Nabi Uzair AS boleh dijadikan contoh dan tauladan agar kita sentiasa sabar dengan ujian yang diberikan dari Allah SWT. Saya akhiri dengan topik pembentangan ini dengan ucapan terima kasih.